Okay, Assalamualaikum, salam Sabtu 31 Oktober 2020. Sekarang jam 1:04 petang, baru lepas azan Zuhur. Okay, ini video yang ke 1, 2, 3 dan 4. Dan saya rasa mungkin video terakhir untuk moving average. Kita mulakan moving average dengan cerita pasal asas dia, macam mana kita nak kira moving average tu. Kemudian kita tambah sikit gear. Kita tengok dia punya rupa bentuk dia. Dan yang ketiga, minggu lepas kita cerita sekejap, saya pun lupa lah. Moving average sebagai support, dynamic support dan resistance. Okay, memang saya bila buat video ni memang saya nak mulakan daripada permulaan asas je lah. Walaupun kebanyakan orang tak berapa gemar belajar asas-asas ni. Contoh macam kita nak masak lah, benda asas yang kita kena ada, dapur, minyak dengan garam, apa semualah. Tapi bila kita belajar, orang tak nak belajar asas tu, lebih terus kepada macam mana nak masak. Macam mana nak masak. Dah dapat menu ataupun dia punya ramuan untuk masak, nak taruh, bila kita nak pergi dapur, tengok benda tak ada. Asas tak ada, dapur tak ada, minyak tak ada, senduk tak ada, kuali tak ada. Yang ada oven je. Sebenarnya beli yang dah siap, taruh dalam oven. Pun boleh juga, hasilnya tetap sama, kita boleh makan benda tu. Sama juga macam trading ni. Benda kalau kita tak faham asas dia pun tak apa. Cuma kadang-kadang bila ada orang tanya, MA apa yang nak pakai? Okay, kalau kata saya taruh ni, pakai ni 5 dan 50, katalah 5 dan 10. So, soalan dia selepas tu, nak buat apa dengan 5, 10 ni? Nak buat apa dengan 5, 10 ni? Katalah kepada area dia sini. Ni 5 dan 10 ni, sakit kepala tengok. Ataupun pada kita kan sedang trending ni, nak buat apa dengan 5, 10? Okey, tak tahu nak buat apa. Lepas tu tukar balik. Tak jadilah, kita pakai yang lambat sikit lah. Mungkin lambat sikit lebih baik lah. Kita pun tukar 10, 20. Terus 10, 20 nampak macam okey lah sikit kan. Okey sikit. Ini baru kita tukar cat yang ni. Kalau kita tukar pada cat lain, katalah cat ni, sudah. Apa jadi? Katalah yang ni. Ni apa jadi? Ni bersilang dah ni. Beli-beli makin turun pula. Okay, jadi kita nak pakai chart motion tadi. Bila kita belajar asas je, kita tahulah macam mana kita dapatkan nilai moving average tu, dan kita cuba fahamkan mana sifat dia tu, dan juga macam mana kita nak jadikan trading. Jadi video yang terakhir ni saya cuma fokus terus pada tips dan tricks yang simple-simple. Yang simple-simple, yang biasa-biasa lah. Kalau yang luar biasa tu mungkin nantilah, kalau ada rezeki boleh datang pada seminar yang FY buat ya. Okey, tips dia. Kita tahu yang lama je saya dapat mesej ni. Kita tahu yang moving average ni dia duduk dekat, dia mewakili harga. Samalah, dia mewakili harga. Dan bentuk dia pada harga yang sekarang dan rupa bentuk moving average tu menunjukkan trend semasa. Sama ada trend tu sedang melintang, ataupun trend tu sedang menaik, atau trend tu sedang menurun. Dan dalam tempoh, kalau kita tengok sekarang ni daily chart, lain-lain time frame kita akan nampak trend dia lah. Dia membantu kita. Kalau tak ada ni pun sama je, boleh je. Kalau tak ada pun boleh je. Tak ada masalah pun kata, nak kena letak moving average, tak ada orang kata wajib sampai tahap macam tu kan, kena letak moving average baru boleh trade. Tak perlu pun. Cuma dia membantu kita lah dalam menentukan trend. Okey, yang pertama tadi menentukan trend lah. Yang kedua,
katalah secara umumnya kita mulakan dengan MA 200 dulu. Ini yang selalu orang sebutlah, MA 200. Dikatakan sekiranya harga berada keseluruhannya di atas moving average 200, carta itu dalam keadaan bullish. Secara umumnya bullish. Jadi kalau kita nak buat pemilihan chart, yang pertama kita boleh kata, mungkin kita tengok chart tu dia di atas 200 ke di bawah 200. Kalau dia di atas 200, kita anggap dia dalam keadaan bullish lah. Tapi tak semua yang berada di atas 200 tu terus bullish. Contohlah macam area sini ya. Area sini. Area sini. Cuma bullish ataupun trend yang menaik tetap mempunyai struktur asas yang sama. Sepatutnya saya kena cerita pasal structure tu, tapi benda tu dah ada diceritakan dalam video-video lepas. Mungkin ada dalam sebahagian video tu, saya dah lupa tajuk mana. Asas dia tetap sama, mesti ada higher high, higher low. Jadi kalau kata harga tu dah naik sekalipun di atas 200, tapi kalau tidak ada higher high, higher low, mana ni pertama dia naik paling tinggi, kita tak kemungkinan besar chart tu belum ready lagi untuk bullish. Berbanding macam ni, dia ada high low, high low. Area sini sajalah menunjukkan yang dia dalam keadaan consider bullish lah. Sini pun pada ketika ni pun dari sini, ya Allah, sampai dari sini kita ada high, lepas tu dia break high. Walaupun nampak tak berapa lama, tapi sedap juga lah, 90 sen sampai RM2. Okay, maknanya kita menggunakan 200 sebagai filter yang pertama. Okay. Boleh tak kalau kita nak pakai moving average yang lain? Boleh. Ini yang pertama, kita kata 200 dululah. Okay. Yang kedua, kalau kita menggunakan 50. Okay, 50 ni mewakili trend semasa. Okay. Kalau kita perhatikan mana-mana chart lah, selalunya trend ni akan mengambil masa antara mungkin antara 6 ke 9 bulan sebelum dia berubah arah. 6 ke 9 bulan. Kenapa 6 ke 9 bulan? Selalu ada kemungkinan lah dia related to dia punya QR. Kadang-kadang dia QR dia dah positif pertama dan kedua. Okay. Tempoh QR tu kan keluar 3 bulan sekali kan. Jadi so bila dah 2 kali QR tu positif, jadi orang dah target yang ketiga ni mungkin positif. Ingat kita trading ni, pergerakan harga adalah berdasarkan cerita akan datang. Sama ada cerita tu QR positif ke, cerita dia nak tiba-tiba nak buat glove ke, tiba-tiba dia dapat projek supply vaksin ke, itu cerita yang akan datang, tapi harga akan gerak dulu. Okay. Secara umumnya antara 6 ke 9 bulan. Jadi kita bagi 3 lah. Kalau 9 bulan tu trend habis tu, biasanya dia dah 3 kali QR, dah positif kan, dah shock. Mungkin QR keempat tu orang dah start mula ambil profit lah, sebab dia bermula dari awal. Jadi secara umumnya trend untuk yang kenaikan 6 ke 9 bulan. Jadi dalam tempoh 6 ke 9 bulan tu, kita boleh gunakan IMA 50 sebagai kita punya dynamic support, sehinggalah harga tidak lagi menjadikan MA 50 tu sebagai support lah, dia dah jadi resistant pula. Okay, kalau saya turunkan lagi ke bawah, katalah kita pakai yang kecil sikit, 20 pun sama. 20 dan 50 tu lebih kurang sama lah, cuma 50 tu dia lebih jauh daripada harga, dan 20 tu dalam lebih dekat dengan harga. So antara 5, 10, 20 tu biasa je untuk short term. So 50 untuk kita long term lah, maknanya kita boleh pakai sampai 6 ke 9 bulan. Yang 10 ke 20 MA tadi tu mungkin kita pakai untuk 3 bulan lah, 3 bulan. Kalau 5 MA biasanya kita pakai dalam tempoh sebulan je.
Sebab 5 tu dia hampir dekat. Kadang-kadang tak ada sebulan pun, mungkin dalam 2 minggu dia dah mula, contohlah macam kalau kita pakai 5, kadang-kadang lama, sebulan, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang seminggu, kadang 2 minggu sebelum dia turun. Tak semestinya ni turun. Kalau dia naik balik, dia nak kita nak berapa lama lah duduk bawah tu, bawah daripada, bukannya bila jatuh je terus trend dah habis, tak ada. Cuma kadang-kadang kita boleh buat, contohlah kalau kita pakai 5 ni, mungkin kita dah buat katalah kita entry sekitar sini dan kita gunakan 5. Kalau kata dia close bawah 5, mungkin sini kita nak keluar ke, sini nak keluar ke, itu boleh lah. Itu ada tajuk support resistance tadi. Okay, itu tempo trend, kita gunakan trend line, moving average. Lagi satu, kombinasi. Okay, kombinasi ni yang paling best. Selalunya kita gunakan kombinasi ni untuk menentukan permulaan trend dan juga ketika tamatnya trend lah. Biasa inilah orang kata bersilang. Kita pakai 5, 10, 5, 10. Jadi saya dah terangkan itu hari apa perbezaan antara 5, 10 dan 10, 20 dan 20, 50. Dia makin jauh lah. Jadi ingat bila ada trending, bila ada trend menaik ataupun menurun, kita ada peluang di mana harga akan cuba break, mungkin pullback dan break lagi, pullback, break lagi, pullback, dan kita akan gunakan moving average yang bersilang tu, ruang-ruang kosong antara dia, sebagai lokasi untuk buy ketika pullback lah. Okay, biasanya kita pakai kombinasi 2, tapi saya nak tunjuk kat sini kombinasi yang biasa dia orang pakai. Kadang-kadang pakai 3, kadang pakai 4. Tapi kat sini Cantrade ni boleh pakai 3 saja. Jadi saya cuba tunjuk, kita boleh tak nak pakai 5 sangat, terlalu dekat. Saya boleh buat kombinasi antara 10, 20 dan 50. Okey. Bila ada kombinasi yang ni, kita akan cuba elakkan di mana semua yang noise yang ni. Sebab kalau ikut trend sedang menaik, selalunya moving average ni, 3 moving average ni, kalau kata saya pakai 10, 20, 50, 10 akan berada di paling dekat dengan harga, 20 di tengah-tengah dan 50 paling bawah. Ingat kita kata 50 tu sebagai support trend untuk 6 ke 9 bulan. Jadi bila dalam keadaan yang masih semuanya cantik, 10 atau 20, 20 atau 50, ini kita anggap dia sebagai trending menaik yang sedap. Yang ni pun sama, trend menaik yang sedap. Jadi kita boleh abaikan yang bersilang-bersilang ni kalau nak. Sebab kita dah, dalam kepala kita dah kata okay, 50 ni kita akan jadikan dia support untuk trend yang kemungkinan bakal berlaku. Okay, samalah yang lain-lain ni. Dia memang pening kepala. Tengok memang pening lah. Tapi kalau kita dah faham asas dia dari mula, kita dah tahu macam mana nak guna, kenapa jauh sangat ni. Okay, saya nak area sini. Dan kita insyaAllah lah boleh pakai . Dan ada juga yang pakai 4, cuma kat dalam Cantrade ni boleh pakai 3 je. Jadi biasanya yang 4 tu saya akan tambah 10, 20, 50 dan 200. Maknanya kalau kata benda tu cantik, lebih cantik 200 pun kat bawah. Okay, katalah ni 50 ni 50. Okay, saya tandakan 50. Tapi sebab dia tak boleh nak tukar, saya tukar yang ni 200. Okay. Pada ketika kejadian ni, seluruh ni kita rasa dia lebih baik lah. Dia mana cukup bullish. Cuma kalau nak tunggu bersilang, betul-betul bersilang ni memang berjanggut, rugi lah. Kita dah ketinggalan yang awal ni. Itu gunanya moving average yang lebih slow ni sebagai signal, dan juga kombinasi tu nanti
Saya tak dapat nak tunjuk kat sini, tapi saya rasa boleh faham. Okey. Okey, yang terakhir. Dah 15 minit. Okey, yang terakhir. Ini tips yang boleh pakai kepada siapa-siapa suka breakout. Saya nak habiskan masa ni. Bila kita dah nampak moving average ni dah cantik, dah cantik ni lah, tiga-tiga ni cantik. Dalam ni saya pakai 10, 20, 50, 10, 20, 50 moving average, dan kita nampak harga sedang naik-naik, kita boleh counting dia punya high. Counting dia punya high di mana ini dia buat high, betul. Jadi kita abaikan, dia buat high, esok pun dia buat high, dia buat high. Ini dia tak buat high. Okay. Bila dia tak buat high, kita boleh tandakan ke atas ni, candle yang ni, yang last dia buat high, dan next kita cuba layan breakout. Okay, faham Jadi esoknya dia buat high, 1, 2, 3 dia tak buat high, jadi kita boleh tandakan area sini, dan kita boleh kata kita layan breakout kat sini. Ini dia buat high, lepas tu dia tak buat high dah. Ada sebelah dia ada buat high. Saya pandang high jadi inilah aras kita untuk layan next breakout. Okay, dengan syarat moving average yang cantik. So katalah dia dah breakout, sebab kita cerita breakout je. Untuk pullback ni saya rasa saya dah cerita minggu lepas, boleh faham lah. Dan dia buat high, equal high, dah tak ada high lagi, tandakan atas ni. So kita akan layan next breakout. Jadi kalau ada, adalah. Kalau tak ada lah. Jadi ada, sangkut. Okay, ada tu panjang tu. Maknanya kita punya anchor kat sini, penanda kita tak ada lagi harga yang close kat atas. Okay, jadi sama juga cerita dia yang lain-lain. So dia buat pada ketika moving average ni dah cantik, pada area sini lah. So ni dah cantik maknanya dah 10 atau 20 atau 50. Jadi kita cuba kira high dia, count, kita trailing high dia, high. Okay, dia tak buat high. Kalau ikut cerita ni nampak dia naik lah. Ada juga yang tak naik. Senang cerita macam ni lah. Dia buat high, ini dah terlepas kan. Ni sepatutnya awal lagi lah. Maksud saya kat sini kita dah boleh nampak ni ada high, mungkin sini dah boleh entry. Tapi tak apa, dah high, dia buat high lagi, high tak kisahlah dia bulat ke tajam ke, high. So our next entry, kalau kata tak suka pullback, tu tunggulah atas 80 sen. Okay, lepas tu bila nak jual, suka hati nak pakai target 2 bit, 3 bit ke, 1 bit ke, asal untung jual ke, tak kisah. Janji kita gunakan moving average ni sebagai kita punya guide. Dia dah cantik ni, lepas tu harga sedang naik. Okay, kalau rajin nanti boleh okay, yang ni kita cuba buat sebab ni bukan teknik confirm jadi cuma teknik saja. Okay, right. So ni ada kan entry breakout. Bila nak jual, suka hati. Okay lah, itu saja. Boleh cuba sendiri nanti. Dan kita akan jumpa lagi minggu hadapan, dan mungkin saya tak sambung lagi lah cerita moving average, kita buat cerita lain pula. Assalamualaikum, selamat bercuti dan jumpa lagi. Bye-bye.